Hai murid, selamat datang. Jangan lupa subscribe channel cikgu. Baik, dalam video ini cikgu akan kongsi bagaimana kita nak menentukan nilai bagi satu sebutan yang diberi apabila pemboleh ubah ataupun unknown yang terlibat dalam sebutan itu menghampiri infinity. Maksud di sini, had ataupun limit untuk n adalah sampai infinity. N mempunyai had sampai mana? Sampai infinity. Apa maksud infinity? Nilai n itu akan menjadi semakin besar. Ada had tak sampai mana? Tidak, sebab dia sampai infinity. Sekiranya tempat pemboleh ubah ataupun unknown n ini, cikgu gantikan satu nilai yang menghampiri infinity. Apakah nilai keseluruhan untuk ini? Itu yang kita nak bincang. Iaitu tajuk limit ataupun had di bawah tajuk besar, iaitu pembezaan ataupun differentiation. Dan dalam satu lagi situasi, perhatikan soalan 3 dan 4. Dalam 3 dengan 4 ini, ia diberikan satu sebutan, iaitu 3x tolak 4. Berapakah nilai keseluruhan bagi sebutan ini, ataupun untuk nilai ini, apabila x ini menghampiri 2. So, sekarang perhatikan, nilai x itu sudah diberikan limit dia, had dia, iaitu ia boleh sampai ke 2. Itu maksudnya. So, untuk 1 dan 2, unknown ataupun pemboleh ubah itu tidak mempunyai had, dan hadnya berapa? Sampai infinity. So, berapa nilai n? Tidak tahu. Sebesar mana pun kita boleh letakkan. Jika n ini kita gantikan dengan satu nilai yang sebesar yang boleh, berapakah nilai keseluruhan? Okey, untuk situasi kedua, iaitu untuk 3 dengan 4, x ada limit dia ataupun had dia, ataupun unknown ataupun pemboleh ubah yang berkaitan dengan soalan itu mempunyai had sampai satu nilai. Okey, sudah ada had. So, maksud dalam soalan 3, x perlu sampai 2. Okey, bukan exactly 2, bukan x bersamaan 2, tidak ya. Ia mesti menghampiri 2. So, begitu juga untuk soalan keempat, x itu menghampiri 1. Apabila x itu menghampiri 1, limit dia, berapakah nilai keseluruhan untuk ini? So, ini adalah 4 contoh yang cikgu pilih, dan kita ada 2 contoh apabila kita nak menentukan nilai bagi soalan yang diberikan apabila pemboleh ubah ataupun unknown itu menghampiri limit, perhatikan, sampai infinity. Dalam satu lagi situasi, di mana kita akan tentukan nilai apabila pemboleh ubah ataupun unknown mempunyai limit. Contoh di sini sampai 2. Okey, berapa nilai di sini? Jelas? Okey, kita akan bincang satu persatu. Cikgu bincangkan 1 dengan 2 dahulu, iaitu apabila pemboleh ubah ataupun unknown itu menghampiri infinity. Sebelum cikgu tunjukkan cara penyelesaian untuk 1 dan 2 ini, perlu kita bincang. Murid-murid perlu faham apa akan terjadi apabila satu pemboleh ubah itu menghampiri infinity. Jelas? Okey, perhatikan di sini. Okey, katakan cikgu berikan 1 ataupun 1 per x. Okey, kita nak tentukan berapakah nilai ini apabila limit x ini menghampiri infinity. Okey, jika x ini menghampiri infinity, berapakah nilai keseluruhan? Okey, cikgu gunakan satu contoh. Okey, 1 bahagi dengan 10. Iaitu cikgu letakkan mula-mula 10. So, yang ini adalah 0,1. Okey, sekarang cikgu besarkan nilai x. Okey, 1 per 100. Berapa? 0,01. Sekarang cikgu tambah lagi nilai, sebab ia boleh sampai sebesar yang boleh. So, 1 per 1000 sekarang.
So sekarang perhatikan 0,01. Okey. Sorry, 1,000 ya. Okey, 1,000. 1,000. So 1, 1, 2, 3. Jelas? Okey. Sekarang cikgu perbesarkan lagi nilai X menjadi 10,000. Okey, 1, 2, 3, 4. So adalah 0,0001, 1, 2, 3, 4. Okey, kita besarkan lagi nilai. 1 per sekarang 100,000. 1, 2, 3, 4, 5. So 0,0001, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, sekarang perhatikan. Apabila X ini menghampiri infinity, maksudnya apabila nilai X itu makin besar, apa akan jadi pada 1 per X ini? Perhatikan. Okey, 1 per X itu didapati nilainya adalah 1 per X itu. 1 per X ini adalah menghampiri kosong. Jelas? Faham tak? So, apabila untuk 1 per X ini, apabila X ini digantikan dengan satu nilai sampai infinity, cikgu pilih contoh-contoh ini sebagai bukti, adalah didapati apabila nilai X ini semakin besar, adalah didapati nilai 1 per X ini adalah menghampiri kosong. Jelas? Tetapi bukan tepat kosong. Bukan tepat kosong. So, biasanya kita akan tulis 1 per X ini adalah menghampiri kosong. Tetapi untuk tujuan, okey, jawapan, kita akan letakkan 1 per X ini sama dengan kosong. Tetapi sebenarnya ialah menghampiri kosong, iaitu dia bukan tepat kosong, tetapi untuk tujuan pengiraan, kita anggap yang hampir kosong ini menjadi kosong. Jelas? Okey, so sekarang cikgu dah terangkan apa anda perlu lakukan ke atas sebutan apabila unknown ataupun pemboleh buat itu limit ataupun hadnya adalah sampai infinity. Okey, bagaimana kita akan gunakan yang kita belajar ini ke atas soalan 1? Jelas? Okey, cikgu pilih soalan 1, kita akan bincangkan. Soalan 1. Okey, perhatikan soalan 1 yang adalah limit ataupun had, iaitu pemboleh ubah di sini yang terlibat ataupun unknown yang terlibat adalah n. Okey, so apabila n ini nilainya menghampiri infinity, berapa kali nilai 1 per 3 tambah n? Okey, so kita nak tentukan apabila n ini semakin besar macam tadi 10, 100, 1,000, 10,000, 100,000 dan seterusnya. So apa akan jadi? Ya, didapati apabila nilai n ini makin besar adalah didapati 1 per n ini adalah menghampiri kosong ataupun sama dengan kosong. Begitu juga kalau cikgu letakkan 2 per n. Sama juga, apabila n ini makin besar sampai infinity, ya nilai di sini pun adalah hampir kosong ataupun sama dengan kosong. Begitu juga sekiranya cikgu letakkan 3 per n. So tak kira berapa nilai di atas, tetapi apabila nilai di bawah ini menghampiri infinity, maka nilai-nilai dalam bentuk ini adalah menghampiri kosong ataupun kita anggap dia sebagai kosong. So di sini pun ya kosong ataupun sama dengan kosong. Jelas? So maksud di sini apa yang cikgu cuba terangkan, untuk menentukan berapakah nilai keseluruhan apabila n ini menghampiri infinity, maka setiap sebutan dalam soalan ini, setiap sebutan iaitu 1, 3 dan n ini perlu berada dalam bentuk per n. Jelas? Tak kira apa di atas, tetapi perlu dibahagi dengan n. Sebab cikgu dah kata, tak kira berapa nilai di sini, apabila n ini menghampiri infinity, ya nilai keseluruhan untuk ini adalah menghampiri
kosong ataupun sama dengan kosong. Jelas? So sekiranya kita nak tentukan berapakah nilai untuk yang diberikan, apabila n ini menghampiri infinity, maka setiap satu yang terlibat dalam soalan ini perlu berada dibahagikan dengan n. Jelas? Okey, perhatikan di sini. Kita tidak boleh buat perubahan ke atas satu-satu sebutan. Tetapi dalam matematik ataupun matematik tambahan, perubahan boleh dilakukan jika diperlukan. Dibenarkan, tapi jika diperlukan. Tetapi ingat, selepas kita lakukan perubahan, nilai asal itu tidak boleh lain. Maksud cikgu, nilai selepas kita lakukan perubahan, nilai asal itu perlu dikekalkan. Jelas tak di sini? Itu yang cikgu maksudkan. So di sini, untuk menentukan nilai keseluruhan apabila n ini menghampiri infinity, setiap satu ini perlu dibahagikan dengan n. Jelas? So apabila di atas cikgu bahagikan dengan n, maka di bawah yang ada 3 tambah n juga perlu dilakukan bahagi dengan n. So perhatikan sekarang, ya, cikgu lakukan perubahan, iaitu yang atas cikgu bahagikan dengan n, yang bawah pun cikgu dibahagikan dengan n. Selepas cikgu lakukan perubahan, tetapi nilai masih lagi sama, iaitu 3 tambah n. Jelas? Itu yang cikgu kata. Kita boleh lakukan perubahan jika diperlukan, yang dibenarkan, tetapi nilai mesti sama seperti asal. Jelas? Okey. Sekarang kita teruskan. So untuk menentukan nilai keseluruhan apabila n ini menghampiri infinity, maka setiap sebutan ini perlu ditukarkan 1 per n. Apabila cikgu bahagikan di atas, yang bawah 3 tambah n, cikgu perlu bahagikan dengan n. So sekarang cikgu ambil yang bawah, iaitu 3 tambah n bahagi dengan n adalah sama dengan 3 per n tambah n per n. Jelas? Iaitu 3 per n tambah 1. Okey, yang ini perhatikan cikgu dah ubah. Okey, 3 per n, n, 1. So, n tak ada lagi. So, sekarang ini adalah sama dengan 1 per n bahagi dengan, perhatikan, 3 per n tambah 1. Jelas? Okey, yang di atas, yang di bawah. So, sekarang apa akan jadi? Okey, kita nak bincangkan, kita dah ubah bentuk setiap satu seperti mana diperlukan apabila n ini menghampiri infinity. So, kita ambil yang 1 per n. 1 per n, apabila n ini menghampiri infinity, ya, kita dapati 1 per n adalah menghampiri kosong ataupun sama dengan kosong. Jelas? So, maksud di sini di atas adalah kosong. Faham? Okey. Sekarang kita ambil 3 per n pula. Kita ambil 3 per n. So, 3 per n apabila n menghampiri infinity. Okey, so cikgu dah kata makin besar nilai n, ya, 3 per n ini adalah menghampiri kosong ataupun kosong. Jelas? Maka di sini pun kosong. Boleh? Okey, tambah 1. Boleh? Okey, sekarang perhatikan. Okey, sama dengan kosong, kosong tambah 1 iaitu per 1. Jelas? Iaitu sama dengan kosong. Okey, so ini adalah nilai bagi yang diberikan apabila n ini menghampiri infinity. Jelas? Okey, apabila n ini menghampiri infinity, berapakah nilai keseluruhan? Adalah sama dengan kosong, iaitu menghampiri kosong tapi kita ambil sebagai kosong. Jelas? Okey, so ini adalah cara penyelesaian
bagi soalan 1. Okey, cuba pula kita bincang soalan kedua. Di mana pemboleh ubah yang terlibat ataupun unknown yang terlibat di sini adalah X. Apabila X ini menghampiri infinity, berapakah keseluruhan nilai di sini? Jelas? Okey, kita bincangkan contoh kedua. Okey, cikgu salin soalan 2, iaitu limit. Okey, iaitu X menghampiri infinity, berapakah nilai untuk 7X bahagi dengan X tolak 5? Jelas? Cikgu dah kata untuk menentukan nilai keseluruhan berapa apabila X ini menghampiri infinity, maka setiap satu sebutan iaitu 7X, X dan 5X perlu ubah ke bentuk tak kira apa di atas, tapi bawah mestilah X bahagi dengan X. So maksud di sini yang atas iaitu 7X dibahagikan dengan X. Jelas? Apabila cikgu lakukan perubahan di atas disebabkan keperluan, maka yang bawah iaitu X tolak 5 perlu dibahagikan dengan X, tetapi nilai keseluruhan masih dikekalkan. Jelas? Okey. So, bahagi dengan X, bahagi dengan X. Boleh? Okey, sekarang kita akan mengira berapakah nilai untuk 7X over X apabila X itu menghampiri infinity. Okey, kita ambil yang atas sekarang, iaitu 7X bahagi dengan X. So, XX tinggal 7. Jelas? So, maksudnya sekarang apabila X ini menghampiri infinity, yang 7X ini cikgu dah tunjukkan, 7X ini menghampiri 7. Jelas? Cikgu dah tunjukkan. So, di atas adalah 7. Tapi bukan keseluruhannya, cikgu bincang secara individu. Okey, yang bawah pula. Okey, perhatikan sekarang, iaitu X tolak 5 bahagi dengan X akan jadi X per X tolak 5 per X. Jelas? Perhatikan di sini. Okey, yang ini adalah 1 tolak 5X. Boleh? Yang bawah ini sudah jadi 1 tolak 5 per X. Jelas? Okey, sekarang kita gantikan untuk 5 per X ini, apabila X ini menghampiri infinity, maka nilai ini adalah hampir dengan kosong, ataupun untuk tujuan pengiraan kita anggap sebagai kosong. Jelas? So, apabila X ini menghampiri infinity, 5 per X ini adalah sama dengan kosong, iaitu 7, 1 tolak kosong. Jelas? Okey, sekarang perhatikan. Okey, cikgu bawa ke atas, iaitu 7, 1 tolak kosong menjadi 7 bahagi dengan 1, iaitu nilainya adalah 7. Jelas? So, apabila bagi 7X, X tolak 5, apabila X ini menghampiri infinity, maka nilai keseluruhan ini adalah sama dengan 7. Jelas? Okay. So, ini adalah cara penyelesaian sekiranya melibatkan limit ataupun had. Had dia berapa? Had dia adalah sampai infinity. Apabila bagi satu soalan yang melibatkan limit ataupun had, dan limit itu adalah sampai infinity, ini adalah cara penyelesaian. So, cikgu dah bincangkan penyelesaian untuk soalan 1 di mana limitnya ialah sampai infinity, cara penyelesaian tadi.
Serupa untuk soalan 2 di mana X ini ia sampai infinity, berapakah nilai keseluruhan dan cara penyelesaian. Jelas? Okey. So sekarang cikgu dah terangkan bagaimana kita nak tentukan nilai apabila limit itu adalah sampai infinity. Okey? Okey, sekarang cuba pula kita bincang soalan 3 dengan 4 di mana sekarang limit ia ditetapkan. Iaitu untuk soalan 3, X itu boleh sampai 2. Bukan exactly 2. Tetapi untuk pengiraan kita anggap sebagai 2. So, nilai itu menghampiri 2. Berapa nilai keseluruhan? Okey. Dan untuk soalan 4, perhatikan. Okey, banyak X di sini. Okey, di mana limit X ialah ya menghampiri 1. Apabila nilai X di sini menghampiri 1, berapa nilai keseluruhan? Jelas? So sekarang kita akan bincangkan dengan 3 dengan 4. Boleh? Okey, cikgu padamkan soalan 2. Okey, perhatikan sekarang. Okey, cikgu ambil soalan 3, limit dia. Okey, perhatikan apabila X menghampiri 2, berapakah nilai? Okey, berapakah nilai 3X tolak 4? Jelas? Okey. Untuk soalan ini cara penyelesaian adalah berbeza banding apabila limitnya infinity. Tak sama. Untuk infinity, cara penyelesaian ialah kita perlu bahagi dengan pemboleh ubah ataupun unknown. Bahagi. Jelas? Tapi untuk jenis ini, bentuk ini sebelum kita ganti X dengan 2 untuk menentukan nilai keseluruhan berapa, sebelum diganti itu, sebutan ini perlu berada dalam bentuk yang paling mudah, paling ringkas. The simplest form. Dalam simplest form. Jelas? Maksudnya ia tidak boleh dipermudahkan lagi. It must be in a simplest form sebelum nilai digantikan. Jelas? Beza sekarang untuk limitnya ialah sampai infinity. Sebutan ini perlu dibahagikan dengan unknown yang diberikan ataupun pemboleh ubah yang diberikan. Mengapa? Apabila kita bahagi dengan infinity, nilai itu akan menghampiri kosong. So, target kita dalam soalan 1, 2 ialah kita cuba bawa setiap nilai itu menghampiri kosong ataupun sama dengan kosong. Tetapi untuk soalan 3 dengan 4 yang melibatkan limit ataupun had, dia tak sama. Okey, di sini sebelum kita tentukan berapakah nilai keseluruhan, sebelum kita ganti limit dia, had dia, sebutan ini perlu berada dalam bentuk yang paling mudah. Jelas? Kalau dipermudahkan, baru kita akan gantikan. So sekarang untuk soalan 3, perhatikan di sini yang beri ialah 3X tolak 4. Okey, ada tak ini dalam bentuk yang paling mudah? Itu soalan dia. So sekarang sebelum kita ganti, kita kena pastikan yang terlibat dalam soalan itu perlu berada dalam bentuk yang ataupun in a simplest form. So 3X tolak 4 sudah pun dalam bentuk yang paling mudah. Kita tidak boleh permudahkan lagi. So jika yang ini tidak boleh dipermudahkan lagi, so maka nilai X ini kita gantikan dengan limit yang diberikan, iaitu 2. Jelas? So yang penting sekali ialah kalau kita nak tentukan nilai apabila limit itu digantikan, sebelum ganti itu pastikan yang diberikan itu berada dalam bentuk yang paling mudah. Jelas? Okey. Perhatikan di sini. Okey, so di sini sudah pun dalam bentuk yang paling mudah. So adalah sama dengan 3X, limitnya adalah 2 tolak 4, iaitu darab kita dapat 6 tolak 4 sama dengan 2. Jelas? So sekarang
cara penyelesaian 3 dengan 4 tak sama seperti 1 dan 2. Dalam 1 dan 2, target kita bawa nilai itu menghampiri kosong. Di sini sebelum kita ganti, pastikan dia berada dalam bentuk yang paling mudah ataupun dalam simplest form. So, sebelum cikgu ganti X ini dengan 2, limit dia ataupun had dia, yang ini perlu dalam bentuk yang paling mudah, ya, yang ini tidak boleh dipermudahkan lagi, maka cikgu gantikan tempat X dengan 2. So, 3 darab 2 adalah 6, tolak 4 adalah 2. So, maksud di sini, bagi yang diberikan, apabila X ini menghampiri 2, nilainya adalah menghampiri 2. Okey, sebenarnya patut kita letakkan menghampiri, ya, lebih kurang ataupun menghampiri. Okey, tapi di sini kita gunakan ya, sebab dia menghampiri 2, kita anggapkan sama dengan 2. Untuk tujuan pengiraan kita anggap dia sebagai 2. Jelas? Okey. So sekarang cikgu letakkan tanda sama, cikgu datang ulang tadi. Okey, so ini adalah cara penyelesaian untuk soalan 3. Okay, kita bincangkan soalan keempat di sini. Okey, so apabila limit X ini adalah menghampiri 1, X itu menghampiri 1, berapakah nilai keseluruhan bagi ini? Okey, kita bincang. Okay, cikgu padamkan yang ini. Okey, perhatikan soalan. Okey, limit ataupun had iaitu X menghampiri 1, berapakah nilai X kuasa 2 tambah 5X tolak 6 bahagi dengan X tolak 1. Okey, seperti mana yang cikgu sebutkan, untuk jenis ini, soalan jenis ini yang melibatkan limit ataupun had, untuk menentukan berapakah nilai bagi keseluruhan apabila X itu digantikan dengan 1, ya, sebelum kita ganti, yang ini perlu berada dalam bentuk yang paling mudah ataupun in a simplest form. So, bukan kita boleh terus ganti 1 dan dapatkan jawapan, itu salah. Jelas, kita tidak boleh terus ganti 1, okay, 1 kuasa 2. Kita di sini 5 darab 1 dan di sini 1 tolak 1. Tidak, itu salah. So, sebelum kita ganti, yang ini perlu dipermudahkan. Jelas? Okey. Sebelum cikgu gantikan X ini dengan 1, cikgu nak permudahkan yang ini. Mula-mula cikgu ambil yang atas, iaitu X kuasa 2 tambah 5X tolak 6. So, ini adalah satu kuadratik, fungsi kuadratik. Quadratic function. So, quadratic function ini sebenarnya adalah melibatkan 2 faktor. Okey, so kita ada, perhatikan di sini adalah X. Okey, so 6 kita ada 3, 2. Anda boleh gunakan kalkulator, tak ada masalah. Gantikan A, B, C, cuba dapatkan X, 2X. Boleh gunakan, tak ada masalah. So, didapati bahawa yang ini adalah, okey, so tolak. Okey, so kita ada 5, kita gunakan 6 1 sebab 5 di sini. So di sini cikgu letak 6 1. Okey, tadi 2 3 tak sesuai di sini, so sebab itu cikgu kata gunakan kalkulator lebih cepat, dapatkan A, dapatkan B, dapatkan C. Okey, gantikan dalam kalkulator. Okey, dapatkan 2 nilai X dan lengkapkan yang ini. Okey, so di sini adalah tambah dan tolak. So X kuasa 2 atau X darab X, X kuasa 2. Okey, tolak 1X tambah 6X tambah 5X. Kemudian positif negatif 6 darab 1. So kita dapati yang ini adalah X tambah 6 X tolak 1 bahagi dengan X tolak 1. Jelas? Okey, sekarang perhatikan, boleh tak ia dipermudahkan? Boleh tak ia dipermudahkan? Ya, perhatikan, ia boleh dipermudahkan. So, didapati ia adalah sama dengan X tambah 6. Jelas? So, selepas cikgu permudahkan keseluruhan ini, cikgu dapati ia adalah X tambah 6. Boleh? So, sekarang bentuk itu sudah pun dalam bentuk yang paling mudah, the simplest form.
So selepas kita dah sampai ke simplest form, baru kita akan gantikan dengan limit yang diberikan. Boleh? So di sini ya X itu menghampiri 1. So maksud di sini kita akan gantikan X dengan 1. Boleh? So apabila cikgu gantikan X dengan 1 adalah 1 tambah 6 sama dengan 7. Okey, perhatikan sekarang. Maksud di sini bagi nilai yang diberikan, apabila X ini cikgu gantikan dengan 1, nilainya adalah 7. Jelas? So cikgu dah berikan 2 contoh dan cara penyelesaian melibatkan limit. Okey? 1, 2 di mana limitnya adalah sampai infinity. Cikgu dah terangkan cara penyelesaian. Untuk 3, 4 perhatikan limit diberikan satu had sampai situ. Okey, sampai situ. Okey, maksudnya untuk 3 sampai 2, untuk soalan 4 X adalah sampai 1. So cikgu dah tunjukkan cara penyelesaian melibatkan 1 dan 2 dan 3 dan 4. So cikgu harap murid-murid dapat mempelajari, memahami bagaimana kita nak tentukan nilai-nilai bagi yang diberikan sekiranya diberikan limit ataupun had. So sekiranya anda berpuas hati apa yang cikgu terangkan dalam cara penyelesaian untuk keempat-empat soalan, seperti biasa, okey, letakkan like bagi cikgu. Okey, so tolong kongsi video-video cikgu dengan rakan-rakan anda. Untuk anda jangan lupa nak tekan bell button supaya dapat notifikasi daripada YouTube. Dan seperti biasa di hujung setiap video, okey, sehingga kita jumpa dalam satu lagi video. Okey, bye bye. Terima kasih.